Order 18.1. Saya ada kemukakan menotis untuk bangkit sebagai satu usul urgent definite public importance mengenai Corruption Perception Index Transparency International 2009 yang baru diumumkan, oleh kerana ia satu perkara yang penting demi kepentingan orang ramai dan mengakibatkan masa depan negara kita. Tetapi yang berhormat, saya dapat surat daripada yang berhormat Tuan Ketua yang berbunyi yang usul yang berhormat bertarikh 18 hari bulan November 2009 Rabu telah saya terima. Ahli yang berhormat, perkara yang dikemukakan ini tidak perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya menolak usul yang berhormat dalam kamar. Tuan Ketua, mengikut peraturan mesyuarat 18.7 yang saya percaya di bawah peraturan 18.7, kuasa digunakan untuk menolak permohonan ini yang berbunyi, Tuan Ketua boleh menolak dalam kamar mana-mana usul yang dikemukakan kepada NIA jika Tuan Ketua berpuas hati bahawa A. pencadang NIA hanya berniat hendak mengambil peluang berucap di dalam majlis mesyuarat, atau B. jika sesuatu perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat yang sedang berlangsung dan telah diberi penerangan oleh pihak kerajaan dalam perkara itu, dan C. apa-apa usul melanggar mana-mana syarat dalam peraturan-peraturan mesyuarat. Dan tiga-tiga perkara ini tidak boleh dipakai. Oleh kerana inilah satu isu yang penting, bukan untuk bangkit sahaja dalam Dia Punya Mulia ini. Dan kedua, perkara ini barulah umum dan tidak sampai sekarang tidak ada apa satu respons bentirian daripada kerajaan yang ada menyebut anti corruption sebagai satu antara 6 KPI, dan bahawa ini pun tidak ada melanggar apa-apa syarat dalam peraturan mesyuarat, semacam perlulah tak lebih daripada 300 perkataan atau dalam lebih daripada 24 jam. Dan sebab itu saya rasa ini patutlah dikemukakan supaya ini satu perkara yang penting. Inilah dalam 15 tahun kita menunjuk Malaysia lebih korup bila banding dengan negara-negara yang lain. Di Asia, you are the worst performing nation, dan ini dah mustahak. Dan kalau kita itu, dan satu tanggungjawab Parlimen ialah mengadakan oversight yang berkesan mengenai anti rasuah. Kalau tidak ada usaha-usaha anti rasuah akan gagal. Bukan sahaja kita sudah kalah kepada negara-negara semacam South Korea dan Taiwan. Apabila tahun 1995 CPI Transparency International dimulakan, kita lebih baik. Sekarang kita belakang mereka, dan kalau ini diteruskan kita akan diatasi atau mendalui oleh negeri China, negeri India, negeri Thailand, dan mungkin pun sampai 200 kita sudah belakang mereka, dan mungkin pun diatasi oleh Indonesia, oleh Vietnam. Dan ini kalau Parlimen dalam perkara ini tidak ambil peka dalam perkara ini, apa guna Parlimen? Ini the most important issue, ini the biggest scandal. Apa guna kita ada buku ini cenderamata Najib Tun Razak satu hari mendepani cabaran, tetapi the worst corruption perception index Transparency International. Dan kita patut ada satu perbahasan, dan saya harap bahawa Tuan Ketua boleh kaji keputusan itu, oleh kerana bukan sahaja melanggari peraturan mesyuarat, tetapi demi memastikan bahawa Dia Punya Mulia ini, Parlimen ini ada memainkan oversight yang berkesan dan sepatutnya untuk memerangi rasuah. Sekian, terima kasih. Tuan Sri Betul, sebelum Tuan Sri Betul berikan keputusan, sudah memberi keputusan, tapi memalangkan adakah ini peraturan yang dibangkitkan, dia sambung 18.1 tadi. Apakah isu yang paling serius dan mendesak di negara kita sekarang? Di antaranya ialah rasuah, dan ini bukan berdasarkan kenyataan longgar. Kita telah gunakan forum di sini buktikan dari dulu sampai sekarang, tetapi kerajaan menyatakan ini ditangani, ada SPRM, ada tindakan, ada ketegasan. Terbukti
apa yang dijanjikan itu ternyata dusta, kerana kenyataan sekarang bahawa persepsi dan angka-angka menunjukkan lebih serius dari dulu. Mana lagi ruang, Tan Sri Yang Di-Pertua? Kalau rasuah itu menyangkut sistem politik, keuangan, kontrak, kehakiman, polis, parlimen kalau tak boleh bincang, maknanya parlimen ini tidak akan ada taringnya. Tan Sri Yang Di-Pertua beri ruang, dan biar rakan-rakan kita itu dalam masa minum teh pun kita minta supaya ada suasana yang lebih baik di parlimen. Saya ucap tahniah kerana yang Perdana Menteri sudi minum teh bersama. Saya tidak bayar, Menteri bayar, tapi suasana itu baik. Tapi semangatnya apa? Untuk menggunakan parlimen sebagai medan untuk bahaskan isu yang spesifik dan mendesak. Tan Sri Yang Di-Pertua, Tan Sri ada kuasa untuk menimbang semula dan memberikan ruang. Dan ruang ini bukan untuk pembangkang. Ruang ini untuk menteri berikan ketegasan. Ada janji, ada silapnya, dan janji tak dapat ditunaikan. Apa langkah baru yang nak diambil? Kalau tidak, bukan sahaja imej kita terjejas, bukan soal persepsi, dia melibatkan soal persaingan kita dah tewas, pelaburan asing bergudu, dan masa depan kita itu tergugat kerana barah corruption yang merebak. Saya pohon pertimbangan Tan Sri Yang Di-Pertua, dan saya ucap terima kasih kerana merenung dengan tekun rayuan saya ini, saya berikan kesempatan. Saya bimbang Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau parlimen tak boleh bincang, nak suruh siapa lagi bincang soal ini secara spesifik? Masih Ibu Timur, saya mau tanya Ibu Timur, sama ada tindakan saya di bawah 18.7E itu Ibu Timur anggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan mesyuarat? Itu pandangan saya tadi ada kebukaan supaya untuk kaji semula perkara ini, dan saya harap bahawa ini bolehlah dan betul boleh kaji. Saya bukan mau capak atau mentikaikan, tapi ini untuk demi bukan sahaja kepentingan parlimen, untuk demi kepentingan negara dan rakyat. Perlulah satu permohonan ini ditimbang semula supaya parlimen relevan, supaya satu isu yang begitu pokok mengenai masa depan negara dan rakyat kita boleh dikendali menangani. Saya tanya Ibu Timur, sama ada keputusan saya di bawah 18.7E itu salahkah melanggar peraturan mesyuarat? Mengenai tiga-tiga alasan yang ada dalam peraturan, saya tidak bersetuju. Okey, saya akan respon kepada itu. Kalau Ibu Timur tidak mempersetujui itu, ada ruang untuk merayu apil di bawah peraturan mesyuarat 43. Itu dead letter lah, tak perlu kita itu kita tahu itu dead letter, tak perlu kita dalam sejarah beberapa kali saat kemerdekaan usul dan tak pernah untuk ditangani. Itu saya rasa ini is a no way out lah. Okey, kita sekarang kan Yang Berhormat, dengar sini, kita sekarang ini secara serius membangkitkan perkara point of order. Apabila seseorang Yang Berhormat berdiri menarik perhatian Yang Di-Pertua mengenai dengan satu hal, yaitu point of order, maksud dia ialah bahawa ada perlanggaran peraturan mesyuarat. Maka itu saya tanya Ibu Timur, sama ada saya melanggar peraturan mesyuarat. Kalau nanti dulu Ibu Timur, waktu Ibu Timur bercakap saya tidak mengganggu, saya tidak mencela pun. Waktu pematang bercakap saya renung dengan hati-hati. Peraturan mesyuarat 42, apabila speaker bercakap tidak ada siapa yang boleh berdiri. Sekarang ini kita bincang peraturan mesyuarat. Kalau ada seseorang Yang Berhormat tidak puas hati dengan keputusan Yang Di-Pertua, ruang dia ialah peraturan mesyuarat 43, yaitu bawa usul. Satu. Kedua, keputusan Yang Di-Pertua di bawah 18.1 menurut semua rujukan-rujukan yang saya dapat tahu. Karena di sini Yang Berhormat harus ingat, apabila ada Yang Berhormat beruja dan menggunakan peraturan mesyuarat, berkemungkinan besar hujah itu didorong oleh political consideration.
Saya meletakkan hukuman bukan didorong oleh political consideration, tetapi martabat dan integriti yang dipertua. Umpamanya, inilah satu buku yang selalu dirujuk oleh Bukit Ilogor, Parliamentary Functions, Practice and Procedure, Griffith in Rye. Muka surat 378. Di pertengahan page